Saya Siti Nosara. Trek Sarah kali ini membawa kita ke Lembah Kelang, iaitu kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tertinggi di Malaysia. Lembah Kelang juga menjadi tumpuan warga kota untuk melakukan aktiviti lasak di kawasan ini. Ikuti Trek Sarah, Trek Kembara. Hutan komuniti Kampung Kemensah terletak di dalam daerah Gombak dan lokasinya berada berhampiran kawasan Zoo Negara. Pada peringkat awal, anda akan melalui kawasan Jalan Tar sebelum tiba di simpang laluan ATV. Nampaknya awal-awal lagi. Sarah dah diuji dengan trek pendakian agak bercerun. Ini kalau hujan memang jadi bukan lumpur dah. Ni jadi swimming pool lah ni. Keluar-keluar jadi warna teh tarik. Betul tak, Kak? Okey, untuk hiking, excited tu ada sebab saya sendiri jarang hiking. Bukan kata tak minat tu ada, cuma tak banyak macam orang lain. Excited tu ada, tapi itulah nak try lah sebab Kemensah pun first time saya try. Setelah hampir 15 minit meredah laluan hutan, akhirnya kami tiba di checkpoint pertama untuk berehat. Okey, Kak, kita macam dah sampai ke tempat rehat je? Oh, okey. Kita dah sampai ke tempat ataupun checkpoint yang pertama untuk berehat. Sebelum kita teruskan perjalanan, nak tahu lagi apa yang ada kat atas, jom. Menurut jurupandu Sarah, hutan komuniti Kampung Kemensah akan menjadi sangat sibuk menjelang hujung minggu kerana terdapat pelbagai aktiviti seperti ATV, motocross dan juga berbasikal. Okey, dia punya laluan kita kongsi dengan ATV, motocross, hiker. So laluan dia tak terlalu mencabar, semuanya senang, flat, walaupun agak curam sikit lah, ada certain tu. Baguslah untuk beginner, orang tua, kanak-kanak, itu memang laluan yang baguslah untuk dia orang. Setelah berehat, misi kami diteruskan lagi menuju ke air terjun Kubang Gajah atau lebih dikenali sebagai air terjun Sophia Jane. Cuaca yang agak baik memudahkan perjalanan kerana trek laluan kering dan tidak berlumpur. Walau bagaimanapun, anda dinasihatkan untuk sentiasa memakai kasut yang bersesuaian bagi mengelakkan berlakunya kecederaan. Hiking saya pilih untuk bila ada masa lapang. Kalau buat planning untuk buat, saya rasa kurang menjadi kot sebab hiking ni saya tak berani terjah mana-mana grup. Saya better ada grup yang saya kenal lah. Lagi selesa. Di sepanjang laluan menuju ke air terjun, kami bertemu dengan ramai pendaki dan ada di antara mereka yang melakukan aktiviti perkemahan di kawasan air terjun ini. Walau bagaimanapun, pemantauan khusus sentiasa dilakukan oleh pegawai Jabatan Hutan agar pengunjung mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Untuk Kemensah, pada saya tak terlalu penat, tak penat sangat. Memang bagus untuk beginner. Okeylah. Setelah 1 jam meredah laluan hutan, bunyi deseran air terjun semakin kedengaran menandakan kami telah hampir sampai. Baik. Selamat jalan. Jumpa lagi. Okey, jom kita tengok apa yang ada kat dalam tu. Selain air terjun Sophia Jane, terdapat 2 lagi air terjun yang menjadi tarikan pengunjung di hutan Kemensah, iaitu air terjun Nilofa dan juga Maya Karin. Planning asalnya kita memang nak naik Maya Karin dengan Nilofa, tapi disebabkan faktor cuaca dan juga masa yang agak terhad, kita postpone lah. Mungkin kita akan continue selepas ni lah kalau ada peluang lagi. Sebaik tiba di air terjun Sophia Jane, ahli pasukan The Pig Hunter mula membuat persiapan dan aktiviti pertama yang kami lakukan ialah memasang kemah. Untuk pengetahuan anda, aktiviti bermalam di sini masih lagi tidak dibenarkan. Jadi, pengunjung yang hadir hanya boleh melakukan aktiviti secara day trip dan pulang semula menjelang waktu petang. Okey, kita dah sampai ke checkpoint yang pertama, mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk sampai di kawasan ini. Okey, Cik Nizam, boleh ceritakan dekat saya tak macam mana ataupun latar belakang yang paling ringkas hutan Kemensah ni? Kita sekarang ni berada dalam hutan simpan Ulu Gombak. Air terjun Sophia Jane pun berada dalam hutan simpan Ulu Gombak juga. Oh, okey. So, untuk datang ke sini sebab dia di bawah Jabatan Hutan, ada tak permit yang kita kena apply, berapa lama masa diambil, berapa bayaran dia? Okey, untuk di hutan simpan Ulu Gombak ataupun untuk pergi ke air terjun Sophia Jane ni, okey, kena mohon permit di Pejabat Hutan Daerah Selangor Tengah.
Okey, fee yang akan dikenakan bayaran adalah sebanyak RM5 per person lah. Maksudnya seorang RM5. So, berapa lama kita nak kena apply before masuk ke sini? Okey. Kalau kita melalui surat ataupun email, sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum. Sebab kita banyak permohonan. Okey. Ataupun kalau nak segera pun boleh, cuma kena datang ke Pejabat Hutan Daerah Selangor Tengah. Kita boleh, kalau kita, tapi bergantung kepada kekosongan. Okey, last lah saya nak tanya. Untuk saya yang baru first time ni saya datang sini. Apakah nasihat untuk orang baru macam saya? Yang pertamanya, mohonlah permit di Pejabat Hutan Daerah yang berhampiran. Okey, kalau di Ulu Gombak, Selangor Tengah. Okey, kalau di Bukit Kutu contoh, kita Bukit Kutu di Pejabat Hutan Daerah Hulu Selangor. Alright. Nasihat seterusnya berkaitan dengan kebersihan. Bila kita tengok kan sepanjang perjalanan kita pun kadang-kadang pun ada kita tengok sampah sarap juga. Betul. So adalah sebenarnya kepada pendaki-pendaki itu sendiri. Okey. You masuk bawa satu botol. Okey. You bawa ada makanan apa? Okey, you pastikan dua-dua tu you kena bawa keluar. Keluar lah kan? Yes. Bukan nak tinggal pula. Sebab apa yang ada kat sini, benda tu kita mesti kekalkan. Kita jangan biar kita pula yang tambah benda-benda tak sepatutnya. Dia tak boleh lupus, betul kan? Yes, betul. Okey, terima kasih kepada Cik Nizam kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga tips bagaimana kita harus menjaga kawasan di sekitar hutan simpan Kemensah Gombak ni lah. So, terima kasih Cik Nizam. Bagi ahli pasukan yang ditugaskan untuk memasak, kesempatan ini digunakan untuk menyediakan menu sarapan pagi. Kepenatan mendaki hilang apabila dapat mengisi perut yang kosong dengan menu yang sangat menyelerakan. Okey, saya rasa ni benda yang semua hikers paling excited lah bila pergi hiking. Prepare makanan. Sama juga saya. Sampai-sampai je kita orang just prepare nak pergi naik bawa air. Tapi bila disediakan makanan tu macam benda gila, macam ada kenduri kat atas ni kot. So excited lah. You boleh bawa nasi lemak, ada kambing, ada bakwan. Unik kat atas tu bila satu team. Kak Faz, okay, boleh cerita tak macam mana Peak Hunter tu tertubuhnya Peak Hunter tu? Okay, The Peak Hunter ni asalnya menjual barangan hiking sahaja. Tetapi atas permintaan, kami mula menganjurkan trip hiking daripada tahun 2018. Merata jugalah domestik dan juga luar negara. Kalau kita tengokkan di setiap tempat hiking, dia punya site dia berbeza-beza. Dia punya tarikan dia berbeza-beza. Untuk Kemensah ni apa yang beza daripada tempat lain? Okey, di Kemensah ni ada 2 bukit yang menjadi tumpuan para pendaki dan pelari denai, iaitu Bukit Batu Kumbang berketinggian 675 meter dan Bukit Cenuang berketinggian 850 meter. Treknya yang agak mencabar dari segi fizikal dan mental, itulah yang menjadi tarikan kepada pendaki-pendaki untuk ke sini. Okey, saya nak tanya berapa lama Haziq dah berkecimpung lah dalam dunia pendakian ni? Okey, dalam dunia pendakian ni saya dah ceburi dalam dah tempoh 5 tahun. Dah tempoh 5 tahun lah. Alhamdulillah masih diberi kesihatan, tenaga untuk kita teruskan lagi. Untuk kita explore alam flora dan fauna di Malaysia. Di Malaysia. Okey, ada tak tempat yang paling ekstrim lah Haziq pernah pergi mendaki ni kat mana? Ekstrim, tempat yang paling ekstrim sebenarnya dekat Malaysia semuanya trek. Kalau trek yang melibatkan hutan tebal, hutan lipo di Malaysia memang sangatlah ekstrim dengan keadaan permukaan yang ada yang tidak rata, ada yang naik, ada yang menurun sehingga boleh menyebabkan injuries lah, kesakitan. Okey, seorang lagi bersama saya, Amy. Okey, boleh cerita kat saya tak berapa lama awak start mendaki dan berapa kali datang ke Kemensah ni? Saya start hiking tahun 2017. Okey. So, 4 tahun? 4 tahun dah lah. Dan saya dah masuk Kemensah ni dalam 3 kali lah. Oh, banyak kali dah. Kat Kemensah ni kan, mana yang paling best? Air terjun mana yang paling best? Sebab saya suka dekat Sophia Gym. Oh, kenapa?
Sebab dia punya bawah tu dia macam ada gua sikit. So kalau masuk, boleh mandi kat bawah tu lah. Yang lain atas tak ada? Atas ada, tak ada. Dia just macam air terjun. Tapi kalau mandi untuk massage tu okey lah. So nanti kalau ada peluang kita bersama lagi lah ya, Amy. InsyaAllah. Selesai berehat, kami turun ke lokasi air terjun Sophia Jane. Sarah dimaklumkan terdapat sebuah gua kecil di bawah air terjun ini yang menjadi tarikan pengunjung. Dekat tinggi juga. Ada dua cara untuk turun ke sini iaitu melalui abseiling atau berjalan kaki. Memandangkan tiada peralatan yang lengkap, kami memilih untuk berjalan kaki sahaja. Sarah tidak melepaskan peluang untuk masuk ke dalam gua yang dikatakan tular ini. Walaupun tidak terlalu besar, kedudukan gua ini sememangnya unik dan jarang terdapat di kawasan air terjun. Okey, air terjun Sophia Jane tu menarik dia macam tinggi dan flat, dan bawah dia ada satu batu boleh jadi gua untuk ambil gambar, boleh rehat dan sangat unik lah dengan tempat lain. Selalunya air terjun je flat je kan. Ini air terjun bawah ada gua, batu besar tu. Tu cantik dia. 2 jam berada di air terjun Sophia Jane sangat mengujakan. Apatah lagi lokasinya berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Okey, berakhir sudah aktiviti kita hari ini di Hutan Kemensah bersama The Pig Hunter. So nak tahu aktiviti saya selepas ini? Jom kita terjah. Jom! Dah habis. Keesokan harinya, Sarah meneruskan perjalanan ke Shah Alam untuk mencuba sukan paintball. Destinasi Sarah ialah di Mud Tracker Paintball Park, sebuah pusat sukan paintball terbesar di Malaysia. Terima kasih. Okey, saya dah sampai ke lokasi yang kedua. Kalau semalam saya dah pergi trekking, hari ini saya ke Mud Tracker Paintball Park untuk aktiviti yang kedua. Jom ikut saya. Paintball pertama kali dimainkan oleh 2 sahabat di dalam hutan Hinika, New Hampshire, Amerika Syarikat dan menjadi sukan yang digemari ramai. Bagi anda yang sukakan cabaran, Mud Tracker Paintball Park menawarkan 6 padang permainan dan 1 padang pertandingan dengan harga yang sangat berpatutan. Okey, paintball ni suka sebab geram. Kalau kita tak boleh nak menjerit kat luar, kita tak boleh nak tembak orang kat luar, kat sini time dia lah. Main game tak cukup, ini datang betul. Okey, saya bersama dengan Abang Izmi ataupun dikenali sebagai Abang Bear, betul ya? Betul. Okey, berapa lama dah Mud Tracker ni ditubuhkan? Kita mula beroperasi dari tahun 2013, iaitu padang pertama kita ialah Pandan Jungle. Diikuti oleh padang-padang yang lain ada di atas ni dah. Lebih kurang 8 tahun jugalah kita dah beroperasi. Kita ada beberapa package. Yang paling sikit ialah 100 biji berharga RM80 jika booking online. 200 biji RM90. Kalau 500 biji RM125 seorang. Itu termasuk peluru dan juga equipment yang disediakan lah. Okey, saya dah tak sabar dah nak cuba. Semua orang dah masuk, dah siap. Okey bang, jom kita. Okey, Mud Tracker ni tempat pertama kali saya datang. Kalau kita tengok dekat luar tu just nampak 3 gelanggang, 3 tapak. Tapi sebenarnya dia sangat luas, 2 km persegi. Dia ada lagi kat dalam hutan. So dia sangat menarik lah untuk orang yang nak cuba macam urban dan juga jungle area. Sesuai sangat. Okey bang, saya tengok kat sini banyak padang ni. Untuk saya yang beginner, padang yang macam mana yang sesuai tu? Okey, padang selalu beginner kita akan bawa ke padang speedball ni lah. Oh ni, yang belok-belok ni? Yang belok ni, sebab ini adalah padang beginner. Untuk diorang belajar cara mengelak dan juga menembak dengan betul lah. Sebelum kita proceed ke level seterusnya. So dia flat sikit lah, tak macam yang lain. Ni flat biasalah. Okey, jom bang, kita tengok padang lain. Silakan. Camelot Castle merupakan padang utama 2 tingkat yang berkonsepkan strategi dan berketinggian hingga 12 kaki. Yang ni saya tengok macam PUBG je. Ni apa pula? Ini yang PUBG ni memang kita panggil PUBG lah. Tapi ini padang kita panggil castle. Tahap kesusahan dia ialah level 3 lah. Tengah-tengah lah. Level 3. Tak susah, tak senang. Tak susah dan tak senang. Okey bang, saya tengok yang paling susah. Boleh. Jom. Revolusi sukan paintball kini semakin berubah daripada terminologi ketenteraan kepada terminologi kesukanan.
Bagi yang ingin merasai suasana sebenar berperang di dalam hutan, Formosa Fortress bakal menjanjikan pengalaman yang sangat berlainan. Okey, ini padang kita panggil Formosa Fortress. Okey. Dia lebih kepada hutan sini. Bangunan dia lebih kurang macam Formosa. Okey, ni antara half jungle, half urban lah. So selalu kat sini tim tu akan main bergila-gila lah. Satu tim akan mula dengan attacker, next round dia main defend pula. Oh, okey, menarik. Okey bang, dekat belakang ni saya nampak dia different dengan tempat yang lain. Dia atas bukit dan macam dalam hutan sikit. So apa beza dia? Yang ini kita panggil dia Anchor Hill. Dia separuh hutan lah. Dia dalam kawasan hutan tapi dia separuh hutan, bukan totally hutan. Okey. Dia ada bunker-bunker yang boleh lihat kat belakang ni. Kita panggil bunker. So banyak customer suka bermain dekat sini sebab dia agak shady lah. Dia agak mendung. Mud Tracker Paintball Park dibuka setiap hari termasuk cuti umum bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Selain menerima tempahan secara online untuk individu dan berkumpulan, Mud Tracker juga turut mengajukan kejohanan paintball untuk mereka yang berminat. Nasihat saya untuk yang nak cuba sukan paintball ni, make sure you tahulah dekat mana you nak pergi. Ada group kalau boleh lagi baguslah, sebab kita kalau tak ada pun tak apa, you boleh kawan dengan group yang baru dan prepare everything lah daripada atas sampai bawah lah, pakai yang sesuai. Kesihatan kita yang penting. Okey bang, kita dah tengok semua padang kat sini dari susah sampai senang. Sekarang turn saya pula. Try, mana boleh tengok je. Okey abang, boleh tak explain barang-barang yang nak kena pakai masuk dalam nanti? Okey, antara barang-barang yang ada ialah chest protector lah. Oh, okey. So, ini adalah untuk melindungi badan kita daripada kena tembakan yang tepat yang akan membuat kita sakit lah. Cuba pakai ya? Boleh. Tak sabar ni, kita cuba pakai. Ni Kita depan. longgarkan ayat ni depan. Okey. Okey, nanti ikat sebelah. Terus, okey, ketatkan je lah. Ketatkan saja. Alright. Masukkan, klipkan balik. Okey, yang alatan kedua ialah mask lah. Okey, mask ni kena perlu pakai. Wajib pakai ketika berada di padang. Pakai ni, cara dia pakai. Pakai. Masukkan daripada belakang. Di belakang. Masuk, tarik je ke depan. Okey. Okey, nanti kita akan ketatkan. Alright, lepas tu klip saja. Siti kita jumpa bang. Tak Dia jumpa? macam mana? Ada. Mak. Okey, equipment ketiga. Dalam paintball kita panggil dia marker lah. Ada banyak orang panggil M16, machine gun lah. Tak, ini ada marker. Okey. Marker ni ada dua ciri keselamatan lah. Yang pertama ialah barrel socks. Okey. Ini ciri keselama untuk mengelak. Untuk mengelak. Mengelak daripada terkeluar lah. Tunggu tu, lagi satu safety pin lah yang ini. Alright. Okey. So nak tembak baru Nak tembak buka, baru tekan. Tekan, dia dah boleh tembak. Tembak lah. Okey. Oh gitu. So ini marker. Dia tak kisah kiri kanan kan, ikut start kita kan? Ikut pada kesesan. So safety ni tekan. Tekan baru boleh tembak. Alright. Nampak bang? Saya dah ready? Okey. Okey mas, jom bang. So sekarang kita kena isi peluru dulu lah. Kalau tidak tak ada peluru tak boleh tembak. Betul ke tu? Okey. Okey, jom bang, kita isi dulu. Alright, jom. Yeay. Setelah selesai membuat persiapan, tibalah masa untuk Sarah masuk ke dalam medan pertempuran. Okey, masuk dulu. Okay, sekarang saya dah nak start dengan grup tim perempuan ni. Ready? Okey, jom. Okey, cabaran dia bila kita main team, kita kena communicate. Dalam tu bila dah bising, communicate dia lain. Plan lain dekat luar, dalam pun lain. Benda-benda macam tu lah. Maybe you kena lebih cepat. Benda ni kena laju lah. Untuk cabaran kali ini, Sarah memilih padang Wild West Cowboy Town, iaitu padang berkonsepkan binaan bangunan lama. Walaupun ini pengalaman kedua Sarah bermain paintball, cabaran di Mud Tracker Paintball Park agak berbeza kerana kategori padang yang berlainan. Game on tu dia jantung terlaju sekejap lah sebab you nak start benda baru. Tapi dekat dalam tu dia excited. You tengok mata, you nak pergi semua tempat kan. Kalau boleh you nak buat stun pelik-pelik lah, tapi tak dapat lah kan. Sukan paintball memerlukan strategi dan kerjasama berpasukan yang sangat tinggi. Beberapa kali jugalah Sarah hampir terkena tembakan, tapi mujur ada ahli pasukan yang banyak membantu. Setelah
Setelah hampir 5 minit bertarung, akhirnya Sarah tewas apabila terkena tembakan. Cedera tu tak adalah sebab kita buat yang saya main tadi tu level 3, level tak susah tak senang. Kena tembak tu lah mungkin lebam sikit lah. Cedera disebabkan jatuh tergolek tu normal lah. Kalau you dah bayar untuk benda ekstrim ni, adalah CBD dia. Pengalaman berada di dalam padang sebenarnya mengajar kita erti perjuangan dan yang paling penting jangan menyerah kalah. Tahap kepuasan dia kalau 1 sampai 5 saya letak nombor 5. Sebab geram tu jangan simpan lah, pergi je terus. Untuk episod pertama ni nampak senang daripada hiking ke paintball, tapi bila kita buat back to back tu dia mencabar dia sebab penat tu ada masa kita nak counter balik. So pada saya suka semua benda sebab saya ini benda baru dekat hiking, benda baru. Paintball nombor 2 walaupun dah lama saya consider benda baru juga. Untuk saya sukalah, puas hati. Tips Kembara minggu ini, Sarah akan berkongsi tips aktiviti mendaki. Okey, nombor 1, pilih dan kaji lokasi pendakian. So make sure kalau kita beginner jangan terus pergi yang advance macam Everest, Gunung Kinabalu. Kita pergi yang light-light dulu. So nombor 2, pastikan ada rakan ataupun jurupandu jika tiada pengalaman. Untuk yang pertama kalinya, make sure kita ada guide. Tak pergi terus ke tempat yang kita tak pernah tahulah. Nombor 3, pastikan peralatan peribadi yang mencukupi. Contohnya pakai pakaian yang lengkap. Kalau ada ubat-ubatan bawa, and yang penting sekali adalah bawa air untuk mengurangkan dehydration lah. Nombor 4, tinggalkan pesanan kepada keluarga dan rakan. In case kalau jadi kecemasan, mereka dapat hubungi dengan lebih senang. Yang kelima, tips terakhir adalah amalkan sikap menghormati dan menghargai alam semula jadi. So nature ni kalau kita datang macam tu, kita harus tinggalkan macam tu. Sampah semua bawa balik. So itulah tips kali ini untuk minggu ini. Okey bang, terima kasih kerana tunjuk saya dan guide saya di kawasan ni lah, walaupun saya main kena tembak tapi saya enjoy. Terima kasih kerana sudi datang ke Mat Tracker Paintball. Harap lain kali kita jumpa lagi. Sure, saya akan datang ya bang Bear. Yes. Okay, terima kasih bang. Assalam. Okey, selesai sudah aktiviti paintball Sarah di sini, maka berakhirlah episod untuk kali ini. Pada anda yang ingin mencuba sukan mendaki, bolehlah ke Kemensah, ataupun yang ingin mencuba sukan paintball boleh datang ke Mat Tracker Paintball Park. Ikuti track Sarah, track Kembara.